soalan tadi, bilakah kita nak kata anak ni tadi delay? Apabila berusia 1 tahun 6 bulan dan ke atas, masih lagi belum ada perkataan yang bermakna. Masih lagi belum menyebut perkataan bermakna. Jadi delay tu dia ada delay penghasilan, delay kefahaman. Kan dia ada macam tu. Kita akan tengok delay setiap satu tu delay tu, itu maksudnya kepada yang lebih spesifik. Tapi untuk anda, untuk anda parents, saya tak naklah ajar spesifik detail macam tu sangat, kecuali kalau anda nak belajar tu kena datang berguru menghadap saya lah. Baru saya boleh ajar satu-satu. Kalau dalam live ni memang susah nak ajar sikit. Memang bukan susah, memang tak boleh nak ajar. Okey, kalau nak tahu detail tu. Tapi kalau untuk anda sekarang, yang paling mudah, yang paling mudah untuk anda tengok adalah bahagian bercakap tu. Kalau let's say setahun 6 bulan ataupun setahun 7, setahun 8, setahun 9, 2 tahun kan, masih lagi tak ada perkataan bermakna, yang tu sebenarnya dia dah melangkah masuk ke kategori delay yang ringan. Yang ringan. Dia ada, yang saya kata ada tahap tadi tu. Speech delay ataupun lambat bercakap ni dia ada kategori, dia ada tahap dia. Tahap ringan, tahap sederhana dan tahap yang teruk. Kalau tahap yang ringan, tahap yang ringan maksudnya perbezaan antara skill dia tu. Maksudnya skill dia sekarang macam umur dia 2 tahun, tapi skill dia macam setahun setengah. Maksudnya perbezaan tu 6 bulan. Kalau perbezaan 6 bulan, yang tu ringan. Sebab tak jauh sangat, sebab tu dia nama dia ringan. Jadi usaha kita buat tu, mungkin kita push sikit ataupun kita bantu anak tu sikit je, dia dah dapat pick up dah, dia dapat capai dah yang sepatutnya. Sebab jarak dia tu 6 bulan. Contoh kalau anak ni umur 2 tahun, umur dia dah 2 tahun tapi dia baru start bercakap first word. Contoh, baru je keluar perkataan pertama dia, umur 2 tahun. So kita tahu, kalau macam tu level dia lebih kurang dalam setahun ke setahun lebih. Jadi jarak delay dia tu, kita tolak lah umur bahasa tadi tu. Umur bahasa sekarang macam umur setahun setengah. Umur bahasa, sepatutnya umur dia 2 tahun. Jadi jarak delay tu 2 tahun. Jarak delay tu 6 bulan. So itu ringan. Ringan macam tak teruk sangat lah, ringan. Macam tu. So by 2 tahun, macam ni pula. Lepas tu macam mana pula lagi seterusnya? Kalau yang sederhana, sederhana tu maksudnya jarak tu setahun ke setahun lebih lah, kan 6 bulan ke atas lah maksudnya. 6 bulan ke atas, itu sederhana. Maksudnya sekarang anak ni boleh cakap sepatah-sepatah. Kalau sepatah-sepatah ada lebih kurang dalam 20 ke 30 perkataan, itu biasanya dalam lebih kurang range setahun 7, setahun 8, range macam tu lah. Setahun 7, setahun 8 adalah dalam 30 perkataan macam tu. Yang dia dah boleh sebut. So sekarang umur dia contohnya dah 3 tahun. Umur anak ni 3 tahun. Tapi bercakap macam anak, umur bahasa dia, level bahasa dia macam setahun 8 macam tu. Kan? So 3 tahun ke setahun 8, maksud perbezaan tu lebih kurang dalam dekat setahun lebih. Kan 3 tahun, setahun 8. Yelah setahun lebih sikit. So kalau setahun lebih ni, 6 bulan ke atas sehingga 2 tahun. Yang itu kita panggil sebagai delay yang ringan pula, sederhana. So sederhana ni jarak dia macam dalam setahun ke setahun setengah macam tu. Perbezaan jarak delay dia tu. So yang ini usaha dia tadi tu, mungkin isu dia lebih banyak berbanding yang ringan tadi. Tapi jangan senang hati sangat yang ringan tadi tu. Kalau tak buat apa-apa, dia boleh merebak jadi teruk. Kalau tak buat apa-apa, kan? Kalau yang ringan tu kita sekarang dia macam maksudnya gap dia tak besar, so kita cuba kecilkan gap tu. Tapi kalau kita tak buat apa-apa, gap tu boleh menjadi besar. Bila umur dia bertambah, gap tu akan jadi besar kalau bahasa dia tak meningkat. Let's say umur bahasa dia sekarang macam umur setahun setengah. 2 tahun pun macam setahun setengah. Dan 3 tahun pun umur, dah sampai 3 tahun pun level bahasa kat situ juga tak improve. So sekarang dia punya delay tu dah jadi makin teruk dah. Daripada ringan dia jadi kepada sederhana. Nanti bila 2 tahun, jarak 2 tahun dan ke atas, itu dah teruk. Let's say kalau 4 tahun masih lagi tak bercakap, teruk lah tu. Dah masuk kategori teruk sebab jarak dia terlalu besar dah. Contoh, umur anak 4 tahun sekarang masih lagi belum bercakap, dan kalau kita check, kita tak tahu level dia kat mana. Contohlah kalau kita ambil setahun, level bahasa setahun, sekarang umur anak 3 tahun, tolak, masuk gap tu 3 tahun. 3 tahun ni kita nak kena ajar balik skill yang tertinggal tau. Bayangkan 3 tahun punya skill kita nak kena ajar balik. So dia perlukan masa, perlukan tenaga, perlukan effort yang sangat besar. Sebab tu untuk kalau kita nampak delay walaupun sikit, walaupun macam kecil, jangan tunggu lagi dah. Sebab kita tak nak dia merebak.
Masa kecil tu mungkin kita effort kita sikit je, kita put effort sikit, dia dah okey dah. Kita dah improve dia balik. Sebab nanti kalau ada yang skill yang tertinggal kat sini, dia terbawa-bawa lah sampai dia besar. Ada lagi tertinggal dah skill yang umur 2 tahun tertinggal skill 3 tahun tertinggal, skill 4 tahun tertinggal. Banyak tu kita nak kena ajar siap satu tu. So bila pergi terapi jangan harap dia akan cepat lah. Juga macam jumpa yang macam contoh tahun depan nak masuk sekolah katalah. Okey, tahun depan nak masuk sekolah 5, sekarang kata tahun ni 5 tahun. Tahun depan nak kena masuk pra. Tapi anak ni tadi belum cakap lagi. Bukan setakat belum bercakap, kemahiran asas yang kata sebelum bertutur tadi tu pun masih lagi tak lepas. Okey, kemahiran yang saya kata level pertama, kemahiran sebelum bercakap. Okey, 4 komponen tadi. Komponen pertama kemahiran pra pertuturan, yang itu pun masih lagi tak lepas. Kefahaman komponen tak lepas, penghasilan lagilah tak ada. So sekarang dia dah 5 tahun, tahun depan nak masuk sekolah. So ada juga yang cakap kat saya, okay, saya nak fokus 2 bulan terakhir ni supaya dia boleh cakap, nanti tahun depan dia boleh masuk sekolah. Saya kata lupakanlah niat tu. 2 bulan saya kata nak suruh saya buat, tak apalah, pergilah cari mana-mana terapis yang boleh buat dalam masa 2 bulan. Tahun depan anak boleh cakap okey masuk sekolah. Tak mampu Dan. Tak mampu saya 2 bulan. Bukan saya tak ada kuasa tu. Tak ada. Sebab saya tahu 5 tahun, bukan sekat 5 tahun tahu. Mungkin dia punya jarak delay tu 4 ke 5 tahun. Saya nak kena ajar balik skill yang 5 tahun yang dia dah tinggal. Just bayangkan berapa lama untuk saya ambil masa nak betulkan setiap satu. Kita nak belajar satu skill. Contohlah skill menggunting je. Gunting je. Berapa lama kita ambil masa anak untuk dia gunting dengan cantik? Berapa lama rasa satu skill? Cuba bayangkan. Okay, satu skill. Cuba macam yang pernah ajar anak menggunting. Menggunting ataupun menulis. Nak tulis tu pun skill daripada kecil tau, ajar nak kuatkan jari, nak betulkan apa tu pegangan. Berapa tahun tu nak ambil untuk tulis dengan cantik tu. Untuk anak belajar tulis dengan cantik tu daripada kecil tau dia belajar. Tangan macam mana nak bentuk tangan, macam mana nak pegang tripod, kekuatan tangan tu macam mana nak olah. Dia bukannya hari ni ajar esok terus tulis dengan baik, tak juga. Kan, jadi satu skill nak ajar contoh menggunting dengan baik tu pun berapa lama kita ambil masa untuk betulkan. Just bayangkan kalau anak ni jarak delay dia 5 tahun, dia punya skill yang dia tinggal tu mungkin berpuluh-puluh skill. So bayangkanlah berapa lama kita perlukan masa untuk kita capai. Mungkin capai, mungkin tak. Kalau effort tak cukup kuat, mungkin tak capai. So delay tu dia akan bawa sampai dia besar. Dia bawa sampai besar tau sebenarnya. Mungkin besar kita tak nampak sangat, tapi kita nampaklah dari segi sekolah tu dia akan drop off. Susah nak belajar. Macam tu. Okay. Skill gunting bertahun Yelah setiap skill macam kita lah. Kalau kita contohlah kita pergi belajar menjahit, satu skill menjahit, berapa lama untuk kita tera menjahit tu? Kita yang dah dewasa tu tahu, bukan anak-anak lagi. Satu skill menjahit. So maksudnya sekarang ni kita nak ajar balik skill yang tertinggal tu. Jadi macam bukan tak boleh ajar, maksud saya bukan di sini tak boleh ajar, tapi sometimes kita punya expectation tu kena betul. Kan, kita expectation kita pada anak tu, kita tak nak nanti katalah let's say kita ada 6 bulan je untuk dia masuk sekolah. Kita terkejar-kejar ni 6 bulan nak belajar semua skill, nak ajar anak ni semua skill supaya tahun depan dia boleh masuk sekolah dengan jayanya. Bayangkan anak tu kalau toilet train tak lepas lagi, nak bagi tahu pergi toilet pun tak boleh, sendiri nak makan sendiri pun tak boleh. Kan dalam masa 6 bulan realistik ke tak realistik untuk ajar? Kalau kita sendiri rasa tak realistik, bagi kat terapis tu pun macam kan. Bukan tak boleh ajar, boleh. Cuma effort tu maksudnya kerjasama di antara kita, maksudnya parents, terapis dengan parents tu pun kena sangat-sangat bagus. Masa terapis ajar, parents balik kena continue buat kat rumah, memang non-stop. Selamat malam. Line lari, kejar line tu Puan Vanessa. Line lari kan, kena kejar pula line ni. Line lari kat dia. Okey, tu tahap-tahap dia. Ada 3 tahap. Ringan, sederhana, teruk. Tapi maksudnya benda ni biasanya terapis je tahu. Kan dia biasanya dia takkan direct cakap dekat parents lah. Tapi ada yang cakap
Tapi ni saya nak bagi tahu. Sebab benda tu menentukan berapa banyak effort kita nak kena letak dekat situ untuk supaya anak ni tadi boleh achieve apa yang kita nak maksud achieve yang level yang sepatutnya. Kalau tak capai pun sekalipun, asalkan dekat pun jadilah. Kita kecilkan gap tu. Jangan biarkan dia lagi besar. Kita nak kecilkan gap tu. Kita bantu untuk kecilkan gap delay tadi tu. Mungkin ada, mungkin ada yang kalau macam ada isu, mungkin dia tak boleh nak capai. Kita tahu dia tak boleh. Condition dia memang kita tahu tak boleh nak capai level yang kita kata nak masuk dalam range normal tadi tu, mungkin tak boleh lah. Secara realistiknya kita kata ni tak boleh, tak dapat sebab kan ada condition tertentu pada anak tu. Tapi kita boleh kecilkan gap tu. Walaupun dia tak capai, tapi asyik kecilkan gap tu supaya at least dia boleh sekolah, dia boleh berdikari, dia boleh pergi toilet sendiri, makan boleh makan sendiri. Jadi dia tak ada menyusahkan orang, dia boleh berdikari. Kan untuk diri dia dah lepas. Mungkin target kita yang itu je kadang-kadang tu. Sebab itu kadang-kadang saya kata kat parent, jangan target terlalu, kalau yang macam ni jangan target terlalu, kita punya target tu jangan terlalu tinggi sangat untuk anak tu. Bukan setakat kita je nanti stres, anak-anak tu sekali stres. Sebab kita punya expectation pada dia terlalu tinggi yang kita tahu secara realistik ni tak boleh nak capai. At least pergi sekolah boleh berdikari je dulu. Yang lain tu kita tambahlah lagi. Okey. Boleh tambah, boleh diusahakan. So kalau macam let's say kalau umur, kalau yang lain macam contohlah, kalau itu kalau belum bercakap, kalau yang dah bercakap pula macam mana level dia? Dah bercakap pun sama. Kita kena tahu contoh dia macam ni. Anak tu tadi baru bercakap 2 patah. Ayat dia boleh buat 2 patah. Cakap 2 patah. Dia umur dia 4 tahun. Umur 2 tahun tapi cakap 2 patah je. Contoh nak makan, cuma mandi 2 patah. Tapi umur dah 2 tahun. So sepatutnya umur 2 patah ni biasanya level 2 tahun. Bahasa level 2 tahun. Jadi kalau let's say umur anak dah 4 tahun, so kita tolak je lah 4 tahun, tolak 2 tahun punya level. So gap dia adalah 2 tahun. So gap 2 tahun ni maksudnya sikit memang dah start nak melangkah masuk ke teruk dah lah. Sebab tu kalau 4 tahun ke atas masih lagi tak bercakap, yang tu kena betul-betul, saya minta sangat betul-betul anda buat sesuatu, jangan duk tunggu lagi dah. Kalau 4 tahun ke atas belum bercakap lagi, yang itu jangan guna istilah tak apa nanti cakap lah tu. Jangan. Definitely ada something wrong kalau 4 tahun ke atas. Kalau setahun lebih tak cakap lagi, yang tu kita boleh guna lagi tu ayat tu. Bapak dia dulu pun cakap lambat, nanti cakap lah tu. Boleh setahun lebih boleh guna lagi. Masuk 3 tahun macam masuk 4 jangan guna dah. Tak boleh. Definitely kalau 5 tahun jangan guna dah. Definitely. Kalau let's say tiba-tiba dia bercakap, takkan tiba-tiba keluar terus bercerita. Dia mesti kena melalui proses juga. Kan dalam masa setahun dia boleh penuhi proses tu, kadang-kadang tak. Sebab gap dia terlalu, so maksudnya kita kena bagi masa untuk anak ni grow. Dan kita perlukan masa untuk ajar dia juga. So that's why, sebab tu saya kata mula daripada sekarang. Jangan tunggu lagi dah. Mula dari sekarang, ajar sikit-sikit, belajar, ajar sikit-sikit, ajar juga. Kan buat juga.